Okey Nas, sebenarnya Nas dalam situasi kita sekarang ni ramai yang mengalami masalah burnout. Cik. Itulah Macam aku mana tengok dia cakap burnout. kan? Macam mana cara kita nak menguruskan masalah burnout? Mhm. Okey. So pagi ni kita bersama dengan pakar psikiatri dan pensyarah UIA iaitu Dr. Roza Nizam Zakaria. Ya, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa kan. Memanglah Ya, doktor dia. kat alam ayam macam ni lah. Sihat doktor? Sihat alhamdulillah. Cantik, mental sihat. Okey, alhamdulillah. Cantik. Okey, Kita pasal burnout ni. Aku pun tak clear burnout. Apa sebenarnya orang biasa sebut burnout ni macam, tapi kita nak kasih orang faham ni, doktor. Burnout ni apa? Situasi ni macam mana orang ni? Okey, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemput saya pagi ni. So burnout ni istilah yang mungkin kebelakangan ni je semakin kerap kali disebut. Dan ada istilah baru ataupun kita panggil terjemahan ni yang pun sedang mula glamour lah. Kita panggil lesu upaya. Dan juga maksud yang sama untuk burnout lah. So burnout ni kalau kita boleh imagine macam satu pelita. Kalau zaman-zaman dulu ada pelita kan, dekat bawah pelita tu dia ada bekas letak minyak kan. So burnout tu bila minyak pelita tu habis. Bila minyak pelita tu habis, pelita tu matilah. Betul tak? Jadi itulah konsep burnout. Burnout ni adalah chronic stress dan stres yang berterusan yang berlaku dalam konteks kerja. And so bila kita kehilangan upaya, kehilangan tenaga, kehilangan semangat untuk kita bekerja, itulah apa yang kita panggil sebagai burnout. So burnout ni ada 3 tanda utama dia. Tanda utama yang pertama, kita rasa lesu secara fizikal kita. And rasa letih, tak bermaya bila kita nak bekerja. Yang kedua, and banyak datang fikiran dan emosi yang negatif bila berkait dengan kerja. Bila kerja je tak semangat, bila kerja je jadi marah, bila buat kerja je jadi tak boleh fokus. Ataupun yang ketiga, bila kita dah jadi berkurangan dari aspek productivity kita bila kita bekerja. Benda yang selama ni seminit 2 minit siap, dia jadi berjam. Benda yang selama ni sehari 2 boleh siap, dia jadi berhari-hari. So itu antara tanda-tanda burnout lah. Okey, bila doktor cakap burnout ni kira kronik juga doktor So dia selalunya berlaku bukan sehari 2. Jadi bila stres tu berkumpul sampai satu tahap kita habis kita punya upaya untuk lawan. So baru jadi burnout. Okey gitu. Bahaya tu ni. Betul-betul. So doktor, katakanlah dia ni burnout sebab kerja kat rumah kan. Dia patut ke dia luahkan kepada majikan dia? Okay. Ataupun orang-orang keliling lah kan. Betul. So selalu burnout ni dia tidak berlaku atas satu punca utama saja. And biasanya dia ada faktor pelbagai. Isu diri dia juga, isu tempat kerja, isu kerja dia, isu dengan bos, isu rakan sekerja, isu fizikal ataupun fasiliti tempat kerja yang menyumbang kepada dia jadi burnout. Jadi penting untuk sesiapa pekerja, mana-mana pekerja yang mengalami situasi burnout ni untuk dia menyuarakan, and bukan sekadar kepada majikan juga, and kepada orang sokongan dia, rakan sekerja, orang di sekeliling, sebab kita tak nak yang biasa kita sebutlah kumpul sampai satu tahap dia meletup. So kita nak dia ada outlet untuk dia luahkan. So penting untuk ada komunikasi. Faham. Okey. So agaknya dekat siapa yang kita nak kena luahkan yang secara terpenuh. Pasal kita tahu pakar psikologi mungkin mental, tapi burnout ni sama ada dia mental ke ataupun macam mana Wian? Sejenis apa kan? Jenis apa? nak cakap macam mana tak erti. So burnout ni dia bukan penyakit mental, tapi burnout ni keadaan di mana stres yang kita alami tu dia berterusan. Jadi kalau dalam konteks burnout dia biasanya dia stres kat tempat kerja. Jadi bila weekend dia happy balik, ataupun bila dia off kerja dia rasa semangat balik. Jadi biasanya burnout ni dia very spesifik kepada situasi di tempat kerja. Jadi kepada siapa nak luahkan, dia sebenarnya semua orang main peranan. So kadang-kadang dia rasa relax, happy, dia luah kat pasangan dia, ataupun dekat rakan sekerja, ataupun dia punya supervisor, ataupun mungkin dengan keluarga. So siapa saja yang ada di sekeliling orang yang alami burnout ni sebenarnya dia berperanan. So dia boleh jadi sokongan sosial kepada orang yang alami burnout ni lah. Okey. Kira orang yang mengalami burnout ni perlu ke dia orang ni merujuk pakar bila melibat masalah macam ni lah? Okay, alright. So walaupun tadi saya sebut burnout ni bukan sejenis penyakit mental, tapi burnout ni dia boleh jadi pintu kepada penyakit mental lah. Maksudnya bila burnout tu berterusan dan tidak dikawal dan diurus dengan baik, kiranya problem tak settle, so eventually akhirnya dia akan berkembang menjadi penyakit mental lah. Jadi antara tanda-tanda yang kita perlu beri perhatian adalah bila pertama
Dan tanda-tanda yang kita alami tadi tu dia berterusan. So kalau dia sehari dua, seminggu dua, dia mungkin sesuatu yang kita masih boleh handle. Tapi kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan kita dalam keadaan macam tu, dan kita kena ambil perhatian. Yang kedua, kalau dia start ganggu kita punya fungsi seharian kita. Fungsi seharian ni apa? Contohnya pertama, kita punya tidur terganggu, selera makan terganggu, dan kita punya kita rasa nak uruskan diri pun jadi dah tak boleh nak buat, dan fikiran jadi tak boleh nak fokus, jadi diri kita tu terganggu. Ataupun yang kedua, kita terganggu dari segi kita punya perhubungan sosial. Kita stres kat tempat kerja, tapi sampai tahap kat rumah pun kita tak boleh nak main dengan anak-anak, kita rasa nak marah je dengan isteri, and so itu dia dah start ganggu kita punya interpersonal lah kita kata. Dan yang ketiga, kalau dia dah start ganggu kita punya fungsi pekerjaan kita. And contohnya kalau kita dah start buat silap, ataupun pekerjaan kita sampai ke sudah tak siap-siap, sampai akhirnya kita mungkin berisiko untuk sampai kena buang kerja. Itu maksudnya kita punya burnout kita tu dah sampai tahap yang kita panggil berpenyakit, dan kita perlu ambil langkah untuk dapatkan bantuan profesional lah. Okey doktor, saya nak tambah soalan sikit untuk saya. Sebab mungkin orang nampak saya ni macam agresif sikit, hyper, ceria, tapi ada kemungkinan tak saya nak mengalami burnout tu sendiri? Boleh jadi juga, semua orang sebenarnya berisiko. Terutamanya kalau orang tu dia tak tunjukkan dia ada masalah, dia tak tunjukkan dia tertekan dan sebagainya. Jadi semua orang nampak dia ni okey, dia okey. Bagi kerja dekat dia ni nampak okey je. Kita bagi. Dan sebagai orang yang mungkin energetik pula, dia jenis yang aku tak suka nak buat orang lain kecewa. Aku tak nak kata tidak. Jadi dia pun dia pun terima sampai satu tahap dia break lah. Sebab dia dah tak boleh tampung lagi. Bahaya tu. Tak benar, kau bukan burnout lah, kau out of service. Itu lutut aku cooperate. Yalah, sekarang ni kebanyakannya kerja dari rumah. Macam kita orang pun kerja dari rumah. Jadi semangat kita orang ni kerja di rumah dia macam tu ada menurun sikit tu, ada lemah sikit lah, kata kan. Macam mana doktor? Semuanya nak bagi kita kekal bertenaga ni doktor. Okey. So yang pertama, bila kita bekerja daripada rumah, benda penting yang kita kena perhatikan adalah pertama kita punya keperluan asas kita. Kadang-kadang orang bila dia ada kerja kat rumah ni, dia jadi hidup dia jadi tak berapa nak teratur. Tidur ikut dan, makan ikut dan jadi rehat tak menentu. Jadi penting untuk kita regulate benda ni. Kita kena ada rutin kita. Dan walaupun kita dekat rumah, tapi waktu tidur kita, waktu makan, apa yang kita makan, benda tu kita kena jagalah. Okay? Yang kedua, kalau boleh, walaupun kita bekerja kat rumah, kita cuba disiplinkan diri dalam konteks dan kita ada tempat kita ataupun ruang kita bekerja yang spesifik, dan kita ada jadual kita, ada timing kita, masa bila kita nak berhenti, masa bila kita nak buat kerja-kerja yang berkait dengan urusan kerja dan sebagainya. So break benda yang penting, and so kena tetapkan waktu yang rehat. Dan kadang-kadang benda yang simple kita tak perasan, posture kita waktu kita bekerja, selesa tak selesa kursi kita kerja. Sebab kalau kita bayangkan seharian kita duduk dalam keadaan tak selesa, badan jadi letih, fikiran akan start kacau lah. And so yang seterusnya adalah penting untuk kita berkomunikasi. Dan walaupun kita duduk seorang-seorang kat office, kita duduk kat rumah, kalau kita dekat office, and bila kita tak sure ke ataupun kita tak faham ke, kita always ada orang sebelah kita nak tanya kan, kita nak double check. Jadi kadang-kadang komunikasi yang simple tu yang bantu untuk kita be in control lah. Tapi bila kita duduk kat rumah, kalau kita tak komunikasi dengan orang lain, itu yang kadang-kadang kita jadi lost. Dan bila kita jadi lost tu yang start kita jadi emotionally terganggu lah. Dan yang terakhir sekali, dan bila kita kerja kat rumah ni, kita kena ada clear expectation. Dan apa yang kita boleh capai, apa yang kita patut capai hari ni, dan banyak mana kita yang kerja kita kena ada, apa yang kita nak prioritaskan, dan apa yang kita nak buat kemudian, apa yang dah ada due date, benda tu kena ada. Dan kalau tak, dan itu yang start kita jadi kita backlog orang panggil kan, benda-benda yang minggu lepas, bulan lepas kumpul. Akhirnya kita end up, aku rasa aku tak boleh nak buat ni, dan kita give up lah. So penting walaupun kita kat rumah, disiplin kerja tu kena ada lah. Okey, cantik. Saya sukalah pencerahan daripada doktor ni. Nanti saya WhatsApp doktor, saya takut saya kena burn out ni. Boleh. Mawi ada potensi tak nak kena burn out, Mawi? Kau ada rasa tak? Dia nampak bahagia je tu. Doktor boleh baca. Doktor Kashaf.